位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天的崇拜， Kita akan segera memulai ibadah kita pada hari ini. 赞美我天父。 Pujilah Allah. 赞美我天父，因他如此爱世，愿意差遣独生子为罪人受死。哈利路亚，赞美上帝！哈利路亚，阿门！哈利路亚，赞美上帝！我诚心所愿，pujilah Allah karena terangnya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar.赞美保惠师，风主在前降临，他为开道并照亮，又看过我心。哈利路亚，赞美上帝！哈利路亚，阿门！哈利路亚，赞美上帝！我诚心所愿。我们一起来宣告我们的信仰：使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信生而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat satu pujian, 虽然我不能看， walaupun ku tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku.
memandang padamu, Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami di dalam keluarga kami masing-masing. Kami boleh hadir di hadapan-Mu Bapa, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, di dalam setiap keterbatasan dalam keadaan ini, kami berdoa Bapa, kiranya Engkau melawat seluruh jemaat-jemaat dimanapun berada. Dan terutama Tuhan, di dalam setiap keluarga kami, biarlah Engkau yang menyertai dan memberkati keluarga demi keluarga ketika kami datang untuk beribadah di hadapan-Mu. Layakkan kami Bapa untuk memuji nama-Mu. Kami juga berdoa untuk negara yang kami cintai, bangsa Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, pemerintahan kami dan juga rakyat Indonesia. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang melawat. Kiranya bangsa Indonesia boleh percaya kepada Tuhan, dan terlebih-lebih mereka yang ada di suku-suku pedalaman Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam kondisi ini, biarlah semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk gereja Elim. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa kondisi ini akan segera berlalu. Kami percaya kasih-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa ada di dalam gereja kami. Kami berdoa Bapa untuk ibadah kami setiap minggunya. Kiranya setiap keluarga di dalam jemaat boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan setia di hadapan-Mu.
Kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk rangkaian ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Setiap peralatan yang kami pergunakan, kami serahkan di hadapan-Mu. Kiranya ibadah kami ini boleh berjalan dengan baik. Dan juga untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya setiap kami boleh dikuatkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cina的弟兄姐妹们，主内平安 Shalom saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan. 我首先报告给大家教会的信息 Saya terlebih dahulu akan menyampaikan warta gereja. 现在我们继续保重身体健康 Marilah kita saat ini tetap menjaga kesehatan kita. 我们教会继续用online崇拜 Dan gereja kita masih mengadakan ibadah secara online. 我们用全心全意来，我们一起来参加一下 Marilah kita dengan segenap hati, marilah kita dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. 我们教会有2种奉献的方法 Nah, gereja kita memberikan 2 cara bagi jemaat untuk memberikan persembahan. 第一个是我们直接用银行的账号来奉献 Yang pertama kita bisa melalui transfer ke rekening. 还有一个是直接礼拜天直接来到教会可以奉献 Atau yang kedua, pada hari Minggu kita langsung membawa persembahan kita datang ke gereja. 然后呢，我们继续多多念神的话语 Dan marilah kita lebih giat untuk membaca Alkitab setiap hari. 感谢主，这个礼拜也有读完圣经的人 Dan kita bersyukur karena pada minggu ini juga ada yang telah menyelesaikan pembacaan Alkitab. 我现在提到你们的名字一下 Nah, Boksu akan panggil namanya. 第一个人是熊一桥 Yang pertama Ibu Xiong Yi Qiao. 还有第二个人是马家柳 Dan kemudian ada Ibu Ma Kui Lau. 还有第三个人这个是主日学的孩子 Dan ini ada anak sekolah minggu kita. 潘德忠 Ada Petra. 然后呢，最后一个人谢美丽 Dan kemudian ada yang terakhir Ibu Xie Mei Li. 真的感谢你们念神的话语的人 Kita sungguh bersyukur karena bisa menyelesaikan pembacaan Alkitab. 其他的人继续来参加一下，多多念神的话语。 Jemaat yang lain, marilah kita lebih giat untuk membaca Alkitab. 还有，我们继续多多祷告。 Dan marilah kita lebih giat untuk berdoa. 我们每周星期三晚上7点钟有祷告会。 Dan setiap hari Rabu malam jam 7 kita ada persekutuan doa. 然后呢，我们星期二晚上7点半钟，我们用 Zoom 来做门徒训练。 Dan setiap hari Selasa malam jam 7.30 kita juga ada kelas permuridan melalui Zoom. 亲爱的弟兄姐妹们，这一年的时间也快要结束。 Saudara-saudari yang kekasih, waktu kita di dalam tahun ini juga akan segera berlalu. 我们好好结束这一年，然后我们好好准备新的一年。 Marilah kita dengan sungguh-sungguh kita menyelesaikan tahun ini dan marilah kita juga dengan sungguh-sungguh mempersiapkan untuk tahun yang akan datang. 别忘记这一年的我们的目标就是顺从。 Jangan lupa bahwasanya tujuan gereja kita di sepanjang tahun ini adalah berbicara tentang ketaatan. 所以这一年当中，多多我们顺从上帝的旨意。 Oleh karena itu di sepanjang tahun ini marilah kita sungguh-sungguh untuk taat kepada kehendak Tuhan. 好的，今天我们一起来打开彼得前书第3章8节到12节。 Marilah kita membuka Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar
dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 阿爸天父，感谢你， Aba Bapa, kami bersyukur kepadamu. 今天我们都来到你面前。 Pada hari ini kami kembali datang di 主 hadapan-Mu. 啊，我们真的相信今天的崇拜当中，你已经来到在我们中间， Bapa, kami yakin dan percaya dalam waktu ibadah hari ini Tuhan Engkau telah bersama-sama dengan kami. 所以我们仰望你的恩典。 Oleh karena itu kami sungguh menantikan akan anugerah 主 Tuhan. 啊，崇拜当中我们要听你的话语， Dan dalam waktu ibadah ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. 求主你用你的话语来引导我们。 Kami berdoa supaya Tuhan Engkau yang memimpin kami melalui kebenaran firman-Mu. 这样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 亲爱的弟兄姐妹们，我们一起来分享彼得前书。 Bapak Ibu sekalian, kita terus melanjutkan eksposisi surat 1 Petrus. 是的，我们透过彼得前书，我们可以知道了到底什么是活泼的盼望。 Nah, kita telah mengetahui melalui surat 1 Petrus ini apa yang dimaksud dengan pengharapan yang kekal, pengharapan yang berkobar. 然后呢，我们知道了到底我们是谁。 Dan kita juga telah mengetahui bahwasanya kita ini siapa. 然后呢，彼得前书当中，彼得强调给我们说，我们必须按照上帝的百姓的样子来生活。 Dan melalui surat 1 Petrus ini, Petrus juga memberitahukan kepada kita bagaimana seharusnya sikap hidup sebagai jemaat Tuhan. 现在彼得说的是到底什么呢？ Nah, saat ini apa yang mau dikatakan oleh Petrus? 他说的不是怎样我们得救 Ya, dia tidak katakan bagaimana caranya kita diselamatkan. 他说的意思就是，如果你已经得救的上帝的百姓的话，应该这样做。 Tapi dia katakan, jikalau kamu sebagai umat Allah yang telah diselamatkan, kamu seharusnya bersikap hidup seperti ini. 但是你是真的知道你是上帝的百姓的话， Tapi jikalau engkau menyadari, engkau tahu bahwasanya sungguh engkau adalah umat Allah, 你们应当知道，在你们里面有活泼的盼望。 tentu kalian harus tahu dan sadar di dalam diri kalian itu punya pengharapan yang berkobar. 若你们有活泼的盼望的话， Jikalau dalam diri kita punya pengharapan yang berkobar, 在生活上有变化的样子。 maka tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita akan mengalami adanya perubahan. 如果真的我们有活泼的盼望的话， Jikalau sungguh kita memiliki pengharapan yang berkobar, 我们可以按照上帝的百姓的生活的方法而生活。 maka tentu kita akan hidup sesuai dengan cara hidup umat Allah. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 在我们一般的生活当中，为什么需要像神的百姓一样的样子呢？ nah mengapa di dalam kehidupan kita sehari-hari kita harus bersikap hidup sama seperti umat Allah? 我们透过这样的生活，我们可以证明出来，我们是属于上帝的百姓。 Karena melalui sikap hidup yang seperti inilah kita akan membuktikan bahwasanya oh kita ini adalah umat Allah. 当时的基督徒面对了逼迫患难当中， Umat Tuhan pada waktu itu mereka mengalami penganiayaan. 但是现在他们这样的面对的患难当中，千万别退一步。 Tetapi di dalam penganiayaan yang mereka alami, mereka sama sekali tidak mundur. 更积极性来表现，我们是属于上帝的百姓。 Bahkan mereka lebih nyata lagi memperlihatkan bahwasanya mereka itu adalah umat Allah. 透过这样的样子，可以证明出来，哇，他们是真的属于上帝的百姓。 Nah, melalui sikap hidup seperti inilah membuktikan bahwasanya oh mereka sungguh adalah umat kepunyaan Allah. 然后呢，第二个，为什么我们需要这样的像上帝的百姓一样的生活呢？ Dan kemudian hal yang kedua, mengapa kita perlu bersikap hidup sama seperti umat Allah? 为了我们蒙福，我们应当这样做。 Nah, supaya kita diberkati, nah seharusnya kita bersikap seperti itu. 实在在圣经各个地方当中，也可以告诉我们，你们应当这样生活。 Kita tahu, kita lihat bahwasanya di sepanjang Alkitab, di tiap-tiap tempat, di tiap-tiap bagian kita bisa melihat apa tuntutan dari Alkitab untuk yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-harinya. 所以我今天给你们来讲的主题就是蒙福的生活。 Oleh karena itu, tema kita hari ini adalah hidup yang diberkati. 所以现在彼得为了蒙福，他提到了5个特点的生活的方式。 Dan melalui nats firman Tuhan hari ini, Petrus menyatakan ada 5 hal yang berkaitan dengan hidup yang diberkati. 第一个是同心， Yang pertama itu adalah
seia sekata. 啊。第二个是彼此体恤。 Nah, yang kedua itu adalah seperasaan. 第三个就是相爱如弟兄。 Yang ketiga, mengasihi saudara-saudara. 第四就是存慈怜的心。 Yang keempat, penyayang. 最后第五个就是谦卑的心。 Dan yang terakhir itu adalah rendah hati. 今天我们一起来分享一下，到底这个是什么意思？ Nah, hari ini kita akan bersama melihat apa yang dimaksud dengan kelima hal ini. 但是彼得提到的这个五个不是这是新的， Tetapi apa yang disampaikan 5 hal ini bukanlah hal yang baru bagi kita. 为什么呢？ Mengapa? 因为这个呢，耶稣已经提到过了。 Karena ini hal yang sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri. 所以我们必须在耶稣基督教导的方式，我们了解彼得前书的彼得说的五个有这样的特点。 Oleh karena itu kita juga harus memahaminya berdasarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus sendiri. 第一个就是同心。 Yang pertama itu adalah seia sekata. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 带着同心容易还是不容易啊？ untuk seia sekata, apakah itu gampang? 在一个家庭里的夫妻关系怎么样啊？ Nah, bagaimana hubungan antara istri dan suami dalam satu keluarga? 虽然在一个家庭里面，但是一个夫妻带着同心生活很难了。 Sekalipun hidup dalam satu keluarga, tetapi suami istri untuk seia sekata itu juga perkara yang tidak gampang. 在一个家庭就是这样的情况， Nah, ini adalah satu kondisi di dalam satu keluarga. 何况在教会里呢？ Nah, bagaimana lagi di dalam satu gereja? 在教会里有很多的背景也不同的，文化也不同的，有家庭生活的方式不同的人都聚在一起了。 Nah, di dalam gereja dengan begitu banyak perbedaan budaya, perbedaan latar belakang kehidupan, perbedaan latar belakang pendidikan, ini juga hidup dalam satu komunitas. 这样的情况之下，我们带着同心，哇，这是真难了。 Nah, di dalam kondisi keadaan seperti ini, untuk mencapai seia sekata ini juga bukan hal yang gampang. 但是在圣经总是给我们强调说，你们必带着同心而活着。 Tetapi di sepanjang seluruh Alkitab selalu ditekankan, dituntut kepada kita untuk seia sekata. 我们到底透过什么可以我们带着同心？ Nah, sebenarnya melalui hal apakah kita bisa seia sekata? 若我们目标，我们做的方向目标比较多的话，我们做同心很难了。 Nah, jikalau tujuan kita banyak, maka untuk seia sekata itu sangat sulit. 所以我们必透过耶稣基督。 Oleh karena itu, maka harus melalui Yesus Kristus. 若透过耶稣基督的话， Jikalau melalui Yesus Kristus, 我们的目标呢只有一个了， maka tujuan kita itu hanya ada satu. 那就是什么呀？ Apa itu? 那就是上帝的荣耀。 Yaitu kemuliaan Tuhan. 所以，我们透过耶稣基督，我们找到了一个目标，上帝的荣耀的话，一个教会可以做同心。 Oleh karena itu, jikalau kita tahu bahwasanya tujuan kita satu, yaitu kemuliaan Tuhan, maka satu gereja akan bisa dengan mudah menjalankan seia sekata. 若不透过耶稣基督的话， Jikalau tanpa melalui perantaraan Yesus Kristus, 怎么样啊？教会里面不能找到了同样的目标。 maka dalam satu gereja tidak akan bisa mencapai satu tujuan seia sekata. 虽然我们有开会了， Sekalipun kita mengadakan rapat, 每个人提到自己的目标的话，怎么样啊？ nah bagaimana jikalau masing-masing orang menyatakan tujuannya masing-masing? 虽然有自己的意见， Sekalipun punya pendapat pribadi, 但是我们因着耶稣基督，我们可以放弃我个人的建议了。 tetapi oleh karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita bisa menerima pendapat orang lain dan kita merelakan pendapat kita. 那时候我们可以做同心。 Dengan demikian maka kita bisa seia sekata. 我们一起来看一下彼得的经历。 Mari kita bersama melihat pengalaman dari Petrus. 马太福音第16章23节。 Matius 16 ayat yang ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah,
melainkan apa yang dipikirkan manusia. 当时彼得不可带着这个同信，跟耶稣基督同信而走了。 Nah, pada waktu itu Petrus dia tidak bisa seia sekata dengan Tuhan Yesus. 为什么？ Mengapa? 当时耶稣呢体贴神的意思， Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus dia menjalankan kehendak Allah. 但是彼得他体贴了人的意思， Tetapi Petrus di sana dia menjalankan kehendak manusia. 在人的角度来看，彼得 Dari Petrus yang berdasarkan sudut pandang seorang manusia, 好像彼得他说的是有道理了， nah sepertinya apa yang disampaikan oleh Petrus itu sangat masuk akal sekali. 但是耶稣基督看彼得的时候， Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat kepada Petrus, 彼得他的想法跟耶稣基督的想法不同了。 maka di sana pikiran Petrus dan pikiran Tuhan Yesus itu sudah tidak seia sekata. 他必按照耶稣基督的来了解现在的情况。 Nah, seharusnya Petrus dia sama-sama memiliki seperti memiliki pikiran yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. 但是他现在透过自己的想法、自己的计划来了解现在的情况。 Tetapi dia pada waktu itu dia hanya memikirkan sudut pandang dirinya sendiri saja. 那时候不可做到了同心， Nah, pada waktu itu maka tidak bisa seia sekata. 我们也是一样 Nah, sama juga dengan kita. 啊，我们必透过耶稣基督来了解现在的情况。 Nah, kita harus melalui perantaraan Yesus Kristus memahami kondisi saat ini. 第二个，我们怎么做可以同心？ Nah, hal yang kedua apa yang kita harus lakukan sehingga kita bisa seia sekata, 必透过上帝的话语。 yaitu harus melalui firman Tuhan. 若在我们教会里充满了上帝的话语的恩典的话， Jika di dalam gereja penuh dengan anugerah firman Tuhan, 在我们教会几乎都没有了基督纷争的样子了。 maka di dalam gereja kita tidak ada kesempatan untuk adanya perpecahan atau pertengkaran. 因为这是什么呀？ Karena apa? 因为我们按照神的话语而生活， Karena kita hidup berdasarkan firman Tuhan. 神的话语来引导我们。 Karena firman Tuhanlah yang akan memimpin langkah kehidupan 虽 kita. 然我们都不一样， Sekalipun kita berbeda-beda, 但是在我们面前有神的话语， tetapi di hadapan setiap kita ada firman Tuhan. 我们跟着神的话语而走， Kita berjalan sesuai dengan pimpinan firman Tuhan. 可以走一个方向。 Maka kita akan menuju satu titik. 但是一个教会里不充满了神的话语的话， Tetapi jika dalam satu gereja tidak dipenuhi dengan firman Tuhan, 立刻看到了这个教会里面有很多的基督纷争。 maka akan segera tampak kelihatan, oh di dalam gereja ini ada perpecahan. 第三，我们怎么做可以同心呢？ Nah, hal yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa seia sekata? 是的，我们透过三位一体真神的样子，我们可以做同心。 Yaitu melalui sikap, melalui kondisi daripada Allah Tritunggal. 三位一体神之间没有矛盾， Di dalam Allah Tritunggal itu tidak ada hal yang bertolak belakang. 虽然工作上有分开， Sekalipun tugasnya itu berbeda, 但是无论什么时候，他们可以合为一。 tetapi Allah Tritunggal itu senantiasa satu. 三位一体的真神，他们同心而做的话，我们一定以同心的样子，我们可以服侍为了上帝的国度。 Jika Allah Tritunggal itu adalah satu senantiasa bersama-sama, maka kita pun yang menyembahnya juga harus senantiasa seia sekata. 这个是教会可以做同心的方法。 Nah, ini merupakan cara bagi gereja Tuhan untuk bisa seia sekata. 人不可做到一个教会让一个教会可以做同心， Nah, manusia tidak bisa mengusahakan supaya satu gereja itu bisa seia sekata. 但是我们透过耶稣， Tetapi melalui Yesus Kristuslah, 我们透过神的话语， melalui firman Tuhanlah, 我们透过三位一体真神， melalui Allah Tritunggalah, 我们教会可以做同心。 maka kita sebagai gereja Tuhan kita bisa bersama-sama. 彼得说的怎样得到福？ Nah, Petrus katakan bagaimana caranya supaya diberkati. 第二个是什么呢？ Yang kedua itu apa? 他说的就是彼此体恤。 Dikatakan di sana seperasaan.
到底体恤是什么呢？ Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan seperasaan? 我们看一下希伯来书第4章15节。 Kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. 耶稣就是大祭司， Yesus itu adalah imam besar. 但是今天的这个希伯来书第4章说，他可以体恤了我们的软弱。 Tetapi di dalam Ibrani 4 ayat 15 di sini dikatakan bahwasanya dia juga mengerti, merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. 不是在口中说话了， Bukan sekedar ucapan bibir saja. 他亲自带着人的肉体来到世界。 Dia mengenakan rupa sebagai manusia datang ke dalam dunia. 这是什么？ Ini apa? 这就是体恤了， Nah, ini artinya seperasaan. 受苦难， Dia mengalami penderitaan. 背着十字架， Dia harus memikul salib. 这是什么呢？ Ini apa? 这就是体恤了。 Nah, ini artinya turut merasakan. 我们透过耶稣可以学习了，到底体恤是什么呢？ Nah, melalui Yesuslah kita juga bisa belajar sebenarnya apa yang dimaksud dengan seperasaan, apa yang dimaksud dengan turut merasakan. 在罗马书12章15节当中，保罗这样说： Di dalam Roma 12 ayat 15, Paulus katakan, Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. 若在我们中间有喜乐的人， jikalau di antara kita ada yang bersenang hati, 我们一定跟他在一起喜乐。 tentu kita harus bersama-sama dengan dia bersuka cita. 若在我们中间因着苦难流泪的人的话， Jikalau di antara kita ada saudara kita yang bersedih hati dan dia menangis, 我们跟他在一起流泪。 maka tentu kita juga harus bersama-sama dengan dia menangis. 这是什么呀？ Nah, ini artinya apa? 这就是圣经说的体恤。 Nah, inilah yang dimaksud dalam Alkitab yaitu tentang seperasaan. 为什么在我们中间需要这样的体恤呢？ Nah, mengapa di antara kita harus ada sikap seperti ini? 这不是只有一个人的感情呀。 Ini bukan berbicara soal perasaan seseorang saja. 为什么我们在我们中间需要这样的体恤的样子呢？ Nah, mengapa di antara kita harus punya sifat sikap seperti ini? 我们在圣经当中可以找到答案。 Karena kita bisa mendapatkan jawaban di dalam Alkitab. 我们看一下哥林多前书12章26节。 Kita lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-26. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 找到了没有正确答案？ apakah kita sudah mendapatkan jawabannya yang benar? 我们为什么体恤啊？ Mengapa kita seperasaan? 找到了没有答案呢？ Apakah kita sudah mendapatkan jawabannya? 为什么我们必要做体恤呢？ Mengapa kita harus sama turut merasakan? 因为我们是一个肢体了， Karena kita ini adalah satu tubuh. 这是一个身体一样的意思了。 Ini artinya kita adalah satu tubuh. 若你的身体当中一个手有不舒服的话， Jikalau di dalam tubuhmu ada tangan yang tidak sehat, 怎么样啊？生活也是很难了。 nah bagaimana? Tentu di dalam kehidupan sehari-hari juga akan mengalami kesulitan. 你的一个脚不好的话， Jikalau satu di antara dua kakimu ada yang sakit, 其他的肢体也不好了。 maka anggota badan yang lain juga tidak akan merasa baik. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们礼灵堂的样子是怎么样啊？ bagaimana dengan kondisi keadaan gereja kita? 真的，我们教会里充满了同性的样子吗？ Apakah sungguh di dalam gereja kita penuh dengan seia sekata? 真的，我们教会里面真的充满了有这样的体恤的样子吗？ Apakah di dalam gereja kita sungguh punya seperasaan? 看一下12个门徒， Nah, kita lihat di dalam ke-12 murid Yesus. 特别我们看一下彼得。 Khususnya kita melihat kepada Petrus. 耶稣受苦难的时候， Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, 他们参加了没有耶稣基督的苦难当中？ apakah mereka ikut serta di dalam penderitaan yang Tuhan Yesus alami? 耶稣受苦难的时候， Ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, 他们没有体恤的样子了。 mereka tidak punya sikap seperasaan. 耶稣背着十字架而走，
Tuhan Yesus memikul salib 背定十字架。 dan dia disalibkan di atas kayu salib. 但是12个门徒的样子当中，真的找不着体恤的样子了。 Tetapi di antara ke-12 murid yang ada di sana tidak ada satu orang pun yang seperasaan dengan Tuhan Yesus. 甚至彼得来否认耶稣基督了。 Dan bahkan Petrus dia sendiri juga menyangkal Tuhan Yesus. 他否认耶稣之前，他对耶稣怎么说呢？ Dan ketika dia menyangkal Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? 无论什么样的人都离开你，但是我不能离开你 Nah, 了。 sebelum dia menyangkal Tuhan Yesus, dia katakan, siapapun akan meninggalkan engkau, tapi aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. 但是真的耶稣受苦难的时候， Tetapi pada kenyataannya ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan, 他没有体恤的样子了。 dia tidak punya sikap seperasaan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 我们教会的会友啊，什么时候能看到彼此体恤的样子呢？ nah pada saat kapankah kita bisa melihat adanya seperasaan di dalam kondisi keadaan berjemaat di gereja kita? 若有一个弟兄他现在面对了苦难的时候， Jikalau ada di antara kita yang sedang mengalami kesusahan, 怎么样我们可以参加他的现在的痛苦的情况吗？ nah bagaimana cara kita ikut serta di dalam kesedihan yang sedang dia alami? 我们平时怎么说呢？ Nah, apa yang pada umumnya kita katakan? 我们是一家人， Kita katakan kita adalah satu keluarga. 我们是在耶稣基督里兄弟姐妹们。 Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus Yesus. 我们常常这样说， Kita selalu katakan seperti itu. 但是真的需要体恤的时候呢，都不在了。 Tetapi sungguh pada saat perlu adanya seperasaan sudah tidak ada. 这不是有爱心的教会的样子了。 Ini bukanlah sikap gereja jemaat Tuhan yang memiliki kasih. 但是彼得什么时候改变了？ Tetapi pada saat kapankah Petrus mengalami perubahan? 他见到灭了复活的耶稣， Yaitu pada saat dia sudah berjumpa dengan Kristus yang dibangkitkan. 他看到了耶稣基督的爱的时候，他完全改变了。 Ketika dia sungguh melihat akan kasih Kristus, dia sepenuhnya diubahkan. 他自己呢不可改变， Dia sendiri tidak bisa mengubah dirinya sendiri. 但是他在他面前有复活的耶稣， Tetapi ketika dia berhadapan dengan Kristus yang telah dibangkitkan, 在他面前有爱的耶稣， ketika dia berhadapan dengan Yesus yang sungguh penuh kasih, 所以他完全改变了。 nah pada saat itulah dia sungguh sepenuhnya diubahkan. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在彼得他为什么写了彼得前书呢？ nah saat ini mengapa Petrus dia menuliskan surat 1 Petrus? 他现在写彼得前书的时候，他心中有什么样的想啊？ Nah ketika dia menuliskan surat 1 Petrus ini, apa yang ada di dalam pikirannya? 他也已经充充满满了同性的样子了。 Dia juga sudah penuh dengan seia sekata dan seperasaan. 现在会有现在受到苦难当中， Saat ini jemaat Tuhan sedang mengalami penganiayaan. 他也有同心。 Nah, dia juga seperasaan. 现在会有面对了苦难， Nah, saat ini jemaat Tuhan mengalami penderitaan. 他写彼得前书的时候，他心中有体恤。 Ketika dia menuliskan surat 1 Petrus ini, di dalam hatinya dia punya perasaan seia sekata. 因为他想起来耶稣怎样体恤我。 Karena dia juga memikirkan bagaimana Tuhan Yesus juga telah turut merasakan penderitaan kita. 第三个，我们可以怎么做得福呢？ Nah, cara yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sehingga kita diberkati? 今天的经文说：“相爱如弟兄。” Di dalam nas firman Tuhan hari ini dikatakan mengasihi saudara-saudara. 彼此相爱，这个也是很难了。 Saling mengasihi ini juga bukan perkara yang gampang. 但是重要的是什么呢？ Tetapi yang penting ialah 若不知道旁边的弟兄姐妹是真的我的弟兄姐妹的感觉的话， jikalau kita tidak bisa merasakan, jika kita tidak menyadari bahwasanya yang di sebelahku ini adalah saudara-saudariku, 彼此相爱的根本不可能的。 maka kita tidak akan mungkin bisa mengasihi mereka. 在一个家庭里啊， Di dalam satu keluarga, 我们可以说兄弟姐妹， kita bisa katakan kakak adik, abang adik. 这个是真实了。 Ini memang kenyataannya. 所以彼此相爱这是比较简单了。 Oleh karena itu, jikalau saling mengasihi ini adalah hal yang gampang. 但是在一个教会里面， Tetapi di dalam satu gereja, 在我们面前的弟兄是真的，这个是我的弟兄吗？ apakah
apakah bapak, apakah abang yang di hadapanku ini sungguh adalah saudara-saudariku? 在我面前的一个姐妹是真的我的姐妹吗？ Apakah sungguh ibu yang di hadapanku ini adalah saudariku? 没有这样的了解的话，真的彼此相爱是真的很难了。 Jikalau kita tidak punya pemahaman seperti ini, maka adalah hal yang sangat amat sulit untuk mengasihi. 看一下希伯来书第2章11节， Kita lihat di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. 这意思明白吗？ Kita mengerti maksudnya? 使人成圣的、得到成圣的，都是出于一个。 Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. 这意思是什么意思啊？ Nah, ini artinya apa? 耶稣也是从上帝而来， Artinya Yesus juga datangnya dari Allah. 我们的生命也是从上帝而来， Hidup kita itu juga datangnya dari Allah. 所以我们的根源是都是处于一个当中。 Oleh karena itu kita berasal dari sumber yang sama. 所以耶稣叫我们的时候，兄弟，这个不是羞辱的样子了。 Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus menyebut kita sebagai saudaranya, ia juga tidak malu menyebutnya. 所以我们应当彼此相爱， Oleh karena itu maka seharusnya lah kita saling mengasihi. 因为你是我的弟兄，因为你是我的姐妹。 Karena kamu adalah saudaraku, karena kamu adalah saudariku. 怎么样？我们教会的会友之间有这个会友之间的关系当中有这样的告白吗？ Nah, apakah di dalam gereja kita punya pengakuan seperti itu? 别忘记， Jangan lupa, 现在彼得为了谁而写呢？ saat ini Petrus dia menuliskan surat kepada siapa? 为了在苦难当中的百姓而写了。 Yaitu menuliskan surat kepada saudara-saudari umat Tuhan yang sedang mengalami penderitaan. 在旁边的邻居，他现在受到了苦难。 Nah, sesama kita, tetangga kita saat ini dia mengalami penderitaan. 虽然我现在安全当中， Sekalipun saat ini aku dalam kondisi aman, 但是需要什么呀？ tetapi perlu apa? 这需要同心， Perlu adanya kesehatian, 这需要体恤， perlu adanya seperasaan, 这需要彼此相爱。 perlu adanya sikap saling mengasihi. 这个是在耶稣基督里住在耶稣基督里这个里的人的样子了。 Nah, ini merupakan sikap atau sifat orang-orang yang hidup di dalam Kristus. 创造天地万物的耶稣基督叫我们的时候，你是我的兄弟了。 Nah, Tuhan Yesus yang adalah Allah pencipta alam semesta ini ketika dia menyebut kita, ketika dia memanggil kita, dia menyebut kita sebagai saudaranya. 所以我们可以彼此告白说， Oleh karena itu maka kita juga bisa nyatakan bersama 我们都是在耶稣基督里成为一家人。 kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. 如果我们在我们教会里面真的没有这样的样子的话， Jikalau di dalam gereja kita tidak ada sikap seperti ini, 在所中说的彼此相爱呢简单，但是实在彼此相爱呢很难了。 kita bisa saja katakan kita saling mengasihi, tetapi kenyataannya itu adalah hal yang sangat sulit. 若在我们中间有一位生命的话， Jikalau di antara kita ada satu roh, 我们是真的作为一家人。 maka kita adalah satu keluarga. 在一家人的话， Jikalau kita adalah satu keluarga, 在一个家庭当中真的有相爱。 maka tentu di dalam satu keluarga ini harus ada saling mengasihi. 彼得说的第四，怎样生活当中我们可以蒙福呢？ Nah, yang keempat, apa yang dikatakan Petrus supaya kita bisa diberkati, 带着慈怜的心， yaitu penyayang. 这个也是我们透过耶稣可以学到的。 Ini juga kita pelajari melalui teladan Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，你们记住吗？ Nah, saudara-saudari yang dikasih, apakah kita masih ingat 我刚开始讲到的时候， ketika saya baru memulai khotbah, 彼得提到了5个生活的特点了。 Petrus menyatakan ada 5 sikap. 但是这个5个生活的特点不是新的， Tetapi 5 sikap ini bukanlah 5 sikap yang baru. 这个都是从耶稣基督而来的。 Tetapi ini semuanya dari Yesus. 这个也是第四慈怜的心，这个也是一样。 Sama juga di yang keempat ini, penyayang.
耶稣在地上工作的时候， Ketika Tuhan Yesus melayani di dunia ini, 他多的怜悯贫穷的有生病的人。 Dia begitu menaruh belas kasihan kepada mereka yang sakit, kepada mereka yang miskin. 我们看一下两处经文，马太福音9章35节和36节。 Kita bersama melihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-35 dan ke-36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. 耶稣这样做， Nah, Yesus melakukan seperti ini. 教会怎么做好呢？ Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh gereja? 简单，像耶稣一样。 Sangat gampang, yaitu harus sama seperti Yesus. 耶稣怜悯那贫穷的人的话， Jikalau Tuhan Yesus dia menaruh belas kasihan kepada orang-orang miskin, 我们也应当要帮助贫穷的 maka tentu kita juga harus membantu menolong orang miskin. 啊。这样情况之下，我看这1年当中，我们教会真的努力来做，像耶稣的怜悯一样。 Nah, dalam keseluruhan tahun ini saya juga melihat bahwasanya gereja kita berusaha, bergiat untuk sama seperti Tuhan Yesus kita menaruh belas kasihan pada mereka yang miskin. 真的，我们教会的会友当中也有现在面对了苦难的家庭。 Karena ada juga di antara keluarga jemaat kita yang saat ini juga mengalami kesusahan. 啊，我们教会真的每个月来准备为他们使用的这个东西啊，我们分给他们了。 Dan gereja kita juga berupaya untuk menyediakan bahan kebutuhan yang mereka perlukan setiap harinya. 但是我为什么感谢呢？ Tapi mengapa saya bersyukur? 这不是透过一个人来做， Karena ini bukan dilakukan oleh karena keberadaan satu orang saja. 因为现在会有参与有这样的风险，所以我们教会可以这样做了。 Tetapi karena ada jemaat Tuhan yang ikut serta di dalam persembahan, maka dengan demikian gereja kita bisa mengadakan bantuan pertolongan seperti ini. 所以我们教会继续待着这样的样子的话， Oleh karena itu, jikalau gereja kita terus dengan kondisi sikap seperti ini, 我们教会应当蒙福啊， maka pastilah gereja kita adalah gereja yang diberkati. 因为我们跟着耶稣基督而走。 Karena kita meneladani Yesus Kristus. 虽然有经济上的苦难， Sekalipun ada kesulitan keuangan, 但是在我们邻居当中也有更贫穷的人。 tetapi di antara kita juga ada yang lebih susah dari kita. 我们应该要帮助他们。 Tentu kita harus menolong mereka. 虽然这个是小的东西， Sekalipun ini adalah hal-hal yang sangat kecil sekali. 但是我们看的时候这个是小的， Ketika kita melihatnya ini adalah barang-barang yang kecil. 但是他们得到这个小的东西的时候，他们的心里呢有一点喜乐。 Tetapi ketika mereka mendapatkan bantuan yang kecil ini, mereka mendapatkan sukacita. 他们都知道了哦，在我旁边有教会了。 Mereka menyadari bahwasanya ada keberadaan dari gereja Tuhan. 所以在这个告白的意思是什么意思呢？ Nah, sebenarnya apa maksud daripada pengakuan seperti ini? 在我旁边有耶稣基督， Nah, ini artinya ada Tuhan Yesus yang senantiasa mendampingi. 所以我们教会多多努力来这样做。 Oleh karena itu, gereja kita juga bergiat berusaha untuk menolong mereka. 然后呢，彼得提到了第5蒙福生活的第5。 Nah, kemudian Petrus dia melanjutkan, dia memberitahukan kepada kita cara kelima supaya kehidupan kita diberkati, 带着谦卑的心， yaitu dengan sikap rendah hati. 这谦卑的样子也是我们透过耶稣可以学到。 Nah, sikap rendah hati pun kita bisa meneladaninya dari Yesus Kristus. 我们看一下马太福音第11章29节， Kita lihat di dalam Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 虽然耶稣是宇宙万物的君王， Sekalipun Yesus itu adalah raja atas alam semesta, 但是他每时刻要做谦卑的样子。
Tetapi setiap saat dia selalu bersikap rendah hati. 特别耶稣进入到耶路撒冷的时候， Khususnya ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem, 他骑什么呀？ dia itu menunggang apa? 他骑驴驹来进入到耶路撒冷。 Dia itu menunggang keledai memasuki kota Yerusalem. 这个也是谦卑的样子。 Nah, ini juga menunjukkan satu sikap rendah hati. 我们看一下彼得的经历， Nah, kita melihat pengalaman dari Petrus. 彼得比其他的门徒很愿意在前边。 Petrus itu dibandingkan dengan murid-murid yang lain, dia selalu mau tampil di depan. 耶稣洗门徒的脚的时候也是这样。 Nah, sama juga ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 他反对了，不同意了。 Pada waktu itu dia tidak setuju, dia menentang akan sikap Tuhan Yesus. 耶稣被囚的那天的晚上，彼得拿出来刀， Dan ketika Yesus ditangkap pada malam hari itu, dia juga mengeluarkan sebilah pisau. 但是耶稣受困难的那天，他怎么样啊？ Tetapi bagaimana pada saat ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaan hari itu? 耶稣背着十字架而走的时候， Ketika Tuhan Yesus memikul salib berjalan, 他看见了耶稣， dia melihat Yesus. 好像透过耶稣基督的样子，他可以知道了我是什么样的人。 Dan sepertinya melalui kondisi keadaan Yesus pada waktu itu, dia melihat kepada dirinya sendiri dan dia melihat mengintrospeksi dirinya. 他可以想起来以前自己多么骄傲的样子， Dia bisa melihat mengintrospeksi dirinya betapa dia begitu sombong. 虽然跟随耶稣基督， Sekalipun dia mengikut Tuhan Yesus, 但是从来没学习了谦卑了。 tetapi dia sama sekali belum pernah belajar tentang kerendahan hati. 但是他看见了复活的耶稣之后， Tapi setelah dia berhadapan dengan Yesus yang telah bangkit, 他完全改变了。 dia sepenuhnya telah diubahkan. 历史这样来记载他的最后的一天。 Dan sejarah kekristenan mencatat akan kematian Petrus. 他最后一天殉道的时候， Ketika dia mengalami martir di hari kematiannya, 他也被钉十字架， dia juga disalibkan. 但是他说的： Tetapi dia katakan, 我怎么能像耶稣基督一样被钉十字架？ bagaimana mungkin aku disalibkan sama seperti Yesus Kristus? 所以我愿意倒挂在十字架。 Oleh karena itu, saya mau supaya aku disalibkan terbalik di salib. 为什么？ Mengapa? 他知道了谦卑是什么。 Karena dia menyadari, dia tahu apa yang dimaksud dengan kerendahan hati. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 在我们生活当中充满了这个五个的话，我们真的每一天可以得到福了。 jikalau di dalam kehidupan kita sehari-hari penuh dengan kelima sikap ini, maka kita sungguh akan mengalami berkat yang daripada Tuhan. 今天的经文当中，彼得继续强调说， Melalui nas firman Tuhan hari ini, Petrus terus menekankan kepada kita, 我们面对了恶的时候啊，我们带着什么样的态度？ ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang jahat, kita seharusnya bersikap seperti apa? 我们看一下彼得前书第4章第9节， Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 pasal 4 ayat ayat 9. 10. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. 不好意思，彼得前书第3章第9节 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 怎么样？这个是很难吧？ Nah, kita lihat ini tentu hal yang sangat sulit. 靠着我们的力量不可做到了。 Jikalau kita mengandalkan kekuatan kita, kita tidak bisa melakukannya. 我们怎么做可以做到这样的样子呢？ Nah, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan hal seperti ini? 我们依靠耶稣基督的时候， Maka tentu kita harus mengandalkan Yesus 我们 Kristus. 依靠圣灵的时候， Kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. 我们可以做到了这样的。 Maka kita akan bisa melakukannya. 我们为什么需要这样的呢？ Nah, mengapa kita perlu bersikap seperti ini? 我们继续看一下彼得前书第3章第9节。 Kita melanjutkan melihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat.
我们为了这样的事情，我们蒙召了。 Nah, karena untuk itulah kita telah dipanggil untuk memperoleh berkat. 若我们继续这样做的话，我们可以承受福气。 Maka jikalau kita terus bersikap seperti ini, maka kita akan memperoleh berkat. 我们继续来看一下《彼得前书》第3章第10节。 Kita lanjutkan melihat di ayat yang ke-10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 继续看一下11节。 Lanjut ayat ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 亲爱的弟兄姐妹们， Saudara-saudari yang kekasih, 现在彼得给予我们强调的就是有这个道德性的生活的这样的程度吗？ apakah saat ini Petrus menekankan sikap hidup yang secara etika? 我们带着道德性的样子，我们可以做到有这样的生活吗？ Apakah jikalau kita bersikap dengan moral yang baik seperti ini, kita akan mendapatkan kehidupan yang diberkati? 虽然需要道德性， Sekalipun kita perlu bersikap secara moral yang baik, 但是道德性的样子不可给我们力量。 tetapi moral yang baik tidak akan bisa memberikan kita kekuatan. 然后呢，耶稣基督对于我们要求的生活，不仅仅是道德性的生活了。 Tetapi dan bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menuntut supaya kehidupan kita bukan hanya berdasarkan moral yang baik. 耶稣对于我们要求的生活是到底什么呢？ Tetapi apa yang Tuhan Yesus tuntut dari kehidupan kita, 像谁一样啊？ yaitu sama seperti siapa? 我再问大家， Sekali lagi saya bertanya, 像谁一样啊？ sama seperti siapa? 像耶稣一样啊？ Yaitu sama seperti Yesus Kristus. 难还是不难呢？ Apakah itu sulit atau gampang? 我们说这个是很难了， Kita katakan ini sulit sekali. 但是这个是我们的目标， Tetapi inilah tujuan kita. 我们努力像耶稣基督一样生活。 Kita bergiat, kita berusaha untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus. 若耶稣背着十字架， Jikalau Tuhan Yesus dia memikul salib, 我们一定背着十字架。 maka kita pun juga harus memikul salib. 耶稣受到苦难， Jikalau Yesus dia mengalami penderitaan, 我们应当受到苦难。 maka kita pun juga harus mengalami penderitaan. 耶稣会祷告， Jikalau Tuhan Yesus dia berdoa, 我们也应当祷告。 maka kita juga harus berdoa. 耶稣也顺从上帝的旨意， Jikalau Tuhan Yesus dia taat kepada kehendak Allah, 我们也应当顺从上帝的旨意。 maka kita pun juga harus taat kepada kehendak Allah. 这样的生活是什么呢？ Nah, ini adalah kehidupan yang seperti apa? 蒙福的生活， Nah, inilah yang dimaksud dengan kehidupan yang diberkati. 这个是圣经说的蒙福的生活的方法。 Nah, ini merupakan apa yang Alkitab katakan dengan kehidupan yang diberkati. 我告诉大家了， Saya mau katakan kepada jemaat sekalian, 蒙福的方法 cara-cara untuk diberkati. 那是什么呢？ Apa itu? 第一个同心， Yang pertama, seia sekata. 还有第二个就是体恤， Yang kedua itu adalah seperasaan. 第三彼此相爱， Yang ketiga itu saling mengasihi. 第四怜悯， Yang keempat itu penyayang. 第五谦卑， Dan yang kelima itu adalah rendah hati. 努力来做善的行为。 Mari kita berusaha, mari kita bergiat untuk melakukan kebaikan. 如果我们这样做的话， Jikalau kita berbuat seperti ini, 我们得到什么样的福呢？ maka apa berkat yang kita peroleh? 看一下《彼得前书》第3章12节。 Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 我们应该要记住彼得提到的5个生活的方法。 Tentu kita harus ingat apa yang telah Petrus katakan tentang 5 sikap sehingga kita diberkati. 阿门。 Amin. 我们一起来唱赞美一首歌。 Mari kita bersama menaikkan pujian ini.
的，神圣者的。我在主永恒之意里，我在主永恒之意里，主恩典在我心中，在我心中，我生命，我生命一天比一天新，路程中有时今天，我相信阿们，我相信最后必胜利，这信心，这信心越来越刚强，阿们，主帮必保护我们，黑暗中主的大光照亮引导我们的路，这信心，这信心越来越刚强，阿们，主帮必保护我们，黑暗中主的大光照亮引导我们的路。亲爱的天父，感谢你。 Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. 是的，我们是你的百姓， Tuhan, kami ini adalah umat kepunyaanmu. 所以在生活当中有改变的样子。 Oleh karena itu, di dalam kehidupan kami sehari-hari harus ada perubahan. 主啊，今天的经文当中，彼得告诉我们5个生活的特点。 Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini, Petrus memberitahu kepada kami 5 sikap yang harus kami miliki. 是的，主啊，这都是我依靠我自己的力量不可做到的。 Dan Tuhan, kami tahu 5 hal ini tidak bisa kami lakukan dengan mengandalkan kekuatan kami sendiri. 但是我们跟随耶稣基督的时候，我们可以做到。 Tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka kami akan mampu melakukannya. 主啊，你赐给我们力量。 Tuhan, Kau anugerahkanlah kami kekuatan-Mu. 虽然我们在路程中我们轻跌了， Sekalipun terkadang di dalam menjalani kehidupan ini kami terjatuh. 但是我们可以相信，我们可以站起来， Tapi kami yakin dan percaya kami bisa bangkit kembali. 因为耶稣来扶持我们。 Karena ada Tuhan Yesus yang akan menggendong kami. 我们透过耶稣，我们得着力量。 Dan melalui Yesus Kristuslah kami akan beroleh kekuatan. 主啊，你特别看顾保护我们以领堂， Tuhan, secara khusus biar kiranya Engkau menjaga memelihara seluruh jemaat Elim. 我们教会真需要你的力量。 Jemaat Elim sungguh perlu kekuatan-Mu ya Tuhan. 是的，主啊，我们做这1年的时候，我们常常累了， Tuhan, sungguh ketika kami menjalani sepanjang tahun ini kami sering sekali merasa lelah. 但是这样的累的情况当中，我们常常看到耶稣基督喜乐的样子。 Tapi di dalam keadaan lelah ini pun kami selalu melihat akan Yesus yang mengasihi kami. 所以我们可以得着力量。 Sehingga kami beroleh kekuatan-Mu. 是的，主啊，我们是你的百姓， Sungguh Tuhan, kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. 我们相信你不可放弃我们， Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan kami. 所以我们以领堂天天可以得到从你而来的福。 Oleh karena itu seluruh jemaat Elim akan mendapatkan anugerah Tuhan yang setiap hari. 每一个家庭也完全交托给上帝， Dan kami juga menyerahkan masing-masing keluarga hanya ke dalam tangan Tuhan. 看顾保护他们的身体健康。 Tuhan yang jaga pelihara setiap kesehatan jemaat. 主啊，你看顾保护他们的经济上的苦难的情况。 Dan Tuhan yang jaga setiap kesulitan keuangan yang kami hadapi. 主啊，我们要为你准备明年的新的1年， Dan Tuhan, kami juga mau mempersiapkan 1 tahun yang baru. 把所有的荣耀都归给你。 Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama 这 Tuhan. 样的祷告奉靠耶稣基督的求， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 主祷文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。愿主耶稣基督的恩典、上帝的慈爱、生命的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。阿门。